It's thought to be the deadliest stadium disaster in more than half a century. Chaos erupted as fans stormed the pitch. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan. I regret this tragedy and I hope this is the last tragedy to occur in Indonesian football. We cannot have any more in the future. And indicating that they might be teenagers or children, the police heavy-handed approach to disperse the crowd during. Kalau kita tengok kepada laporan BBC Indonesia pada tarikh 2 Oktober 2022 ada menyatakan seramai 131 orang yang telah terkorban dan 35 daripada angka tersebut terdiri daripada kalangan kanak-kanak. Dan kalau kita tengok pula kepada jumlah cedera lagi ramai, di mana kalau kita tengok kepada laporan The Guardian pada tarikh yang sama ada menyatakan seramai 320 orang yang tercedera. Dan saya yakin korang tahu rusuhan yang berlaku baru-baru ni di Stadium Kanjuruhan Malang Indonesia, yang mana kejadian ini dikatakan berpunca daripada tindakan pasukan Arema FC yang bertindak menyerbu masuk ke dalam kawasan Padang. Dan disebabkan tindakan ni, Arema FC telah didenda sebanyak RM75,000 dan korang bayangkan kejadian ini telah menjadi orang kata kejadian kedua terburuk dalam sejarah perlawanan bola sepak. Tapi hari ini saya bukan nak cerita berkaitan dengan kejadian yang berlaku di Malang Indonesia ni, tapi kita nak cerita orang kata tragedi lain yang seakan-akan sama dan malah ada yang lebih teruk daripada kejadian yang berlaku dekat Malang Indonesia. Jadi kejadian Peru ni merupakan kejadian antara perlawanan Peru dan juga Argentina. Ini masa ni Piala Dunia, di mana kalau tengok rekod 328 orang yang telah terkorban. Dan kejadian Peru ni masih lagi menjadi kejadian yang terburuk dalam sejarah perlawanan bola sepak, yang mana ini adalah perlawanan antara Peru dan juga Argentina. Yang mana kalau kita tengok kepada kapasiti stadium Peru dalam perlawanan Peru dan Argentina ni boleh mencecah sebanyak 53,000 penyokong. Dan katanya masa hari kejadian orang kata tiket-tiket hampir sold out lah. Dan kita tahu penyokong-penyokong yang datang pada hari itu hampir mencecah 53,000 penyokong. Dan pada awalnya Argentina mendahului Peru dengan 1-0. Tapi 6 minit sebelum orang kata tamat perlawanan ni, tiba-tiba Peru jaringkan gol persamaan. Tapi nak dijadikan cerita, gol diorang ni tidak diterima oleh orang kata referee Uruguay ni. Jadi tindakan referee ni menyebabkan ada seorang kata penyokong ni dia macam marah lah, dia rasa macam tak adil lah keputusan ni kan. Dia terus meluru masuk dalam padang, dia macam nak orang kata apa, nak pukul lah kan pengadil ni, tapi berjaya ditahan oleh pihak polis. Lepas tu datang pula lagi seorang penyokong buat benda yang sama, dan polis pun orang kata apa, ambil tindakan macam orang kata ambil tindakan secara keganasan fizikal lah. Polis tendang, polis pukul. Jadi tindakan polis ni menyebabkan penyokong-penyokong yang lain yang tengok diorang rasa macam marah. Jadi bila penyokong-penyokong yang lain marah, diorang pun yang ramai-ramai terus meluru masuk ke dalam padang. Ada yang kata sampai melepaskan orang kata peluru berpandu kepada pihak polis. Iza pun tak tahu mana diorang dapat peluru berpandu ni, memang diorang dah bawa siap-siap ke tak tahulah kan. Ada juga yang orang kata baling botol, ada yang baling batu, ada yang orang kata apa baling lah segala apa yang ada dekat sekeliling diorang, baling kerusi yang diorang duduk tu semualah diorang baling. Ada yang bakar kereta, ada yang bakar bas, ada yang sampai kena tangkap. Ada juga yang cuba untuk selamatkan diri, diorang pergi dekat tangga, diorang pergi menuju ke arah pintu keluar tapi pintu keluar ditutup. Ada yang sampai kena panjat tangga, tapi masa ni polis dah mula lepaskan gas pemedih mata, so menyebabkan orang ramai terpaksa orang kata pergi dekat terowong. Dekat terowong ni dah bermula yang mana berlakulah tolak menolak sesama sendiri. Ada yang sampai pijak memijak, ada yang mati sebab kena pijak, ada yang mati sebab lemas dengan kata apa gas pemedih mata ni kan. Ada juga yang katanya terperangkap dalam kata timbunan-timbunan mayat. Tapi ada juga yang selamat, ada juga yang bantu orang-orang yang kat dalam tu untuk yang terperangkap tu lah. Orang cuba untuk buka pintu. Dan inilah kejadian yang berlaku dalam perlawanan Peru dan juga Argentina. So tragedi yang kedua iaitu tragedi Hillsborough, di mana kejadian ni adalah perlawanan antara pasukan Liverpool dan juga Nottingham Forest. Di mana kejadian ni diorang pun sama lebih kurang kata kapasiti stadium diorang dijangkakan lebih 53,000 penyokong yang akan datang semasa hari kejadian ni. So untuk mengelakkan macam ada berlaku pergaduhan ataupun pertelingkahan, jadi diorang decide untuk macam penyokong Liverpool ada laluan diorang, untuk penyokong Nottingham Forest ada laluan diorang. Jadi katanya penyokong Liverpool ni diorang akan orang kata stay duduk dekat, mula-mula diorang akan duduk dekat satu kawasan yang dipanggil lapping lane, di mana lepas lapping lane ni diorang perlu melalui satu daripada 7 kata apa pintu yang pusing tu. Kalau korang selalu pergi macam pintu besi yang kita selalu tolak-tolak tu lah kan, ada 7 je, korang bayang ada 7. Dan penyokong Liverpool ni dijangkakan datang pada hari tu adalah
adalah lebih kurang 10,000 penyokong lah. Dan setengah jam sebelum perlawanan itu bermula, katanya ada lebih daripada separuh penyokong Liverpool ni yang masih dekat lapping lane ni. Jadi diorang dah mula macam bila diorang nak masuk, perlawanan dah nak start lagi setengah jam kan. Jadi dah start tolak-menolak dekat pagar yang kita cakap tadi ni, yang pagar pusing-pusing tadi ni. Jadi dekat lapping lane ni tadi, diorang akan pergi masuk kepada ada 2 terowong. Lepas dah melalui 2 terowong ni, diorang akan pergi pula pada satu kawasan yang diorang panggil sebagai pens. Kalau korang tengok dekat footage yang kita attach ni, ada pens 3 dan juga pens 4. Jadi kat sinilah orang kata apa, penyokong Liverpool ni akan duduk. Jadi pens ni dia ada satu pagar yang sangat tinggi yang mana pintu dia sangat sempit. Jadi di sinilah yang akan memisahkan orang kata penyokong dan juga padang. So bila dah nampak orang dah mula tolak menolak antara satu sama lain, ada seorang pegawai polis ni dia cakap kalau kita tak buka gate pintu keluar gate C ni, kalau korang tengok dekat gambar ni kan, ada gate C, kalau diorang tak buka gate ni, pegawai polis ni kata nanti akan ada yang mati, akan ada yang terbunuh. Jadi ketua polis Superintendent David ni dia kata, dia bagi arahan, okey, bukalah gate C ni. Jadi bila buka gate C ni, katanya ada lebih kurang 2,000 penyokong Liverpool yang meluru masuk ke dalam terowong tadi ni. Diorang pun meluru masuk kepada pens 3 dan pens 4 ni. Tadi dah ramai dah, masuk lagi 2,000 orang secara meluru. Jadi apa? Tolak menolak, pijak memijak, dan sampai ada yang matilah. Itulah kejadian dia. Sampai ada yang jatuh di atas sesama sendiri. Orang-orang yang selamat dekat situ pada hari tu ada kata, diorang nampak sendiri depan mata macam mana orang tak sedarkan diri. Dan tak lama lepas tu game pun diberhentikan. Jadi penyokong-penyokong yang ada dekat situ, diorang ambil keputusan untuk cabut banner-banner yang ada dekat tepi-tepi jalan tu, diorang jadikan sebagai orang kata alat pengusung sementara. Disebabkan diorang kata pihak atasan diorang ni ambil keputusan lambat untuk buat keputusan. Jadi penyokong-penyokong ni lah yang bantu satu sama lain. Diorang lah yang bagi bantuan kecemasan. Dan ada laporan yang menyatakan ada kata pihak polis yang menyalahkan, yang mengatakan pasukan Liverpool lah yang salah disebabkan diorang mendakwa yang pasukan Liverpool ni ada yang mabuk. Ada juga laporan yang menyatakan ketua polis tadi ni, yang David tadi ni, kata yang penyokong lah yang arahkan dia untuk buka pagar tu. Dan siapa sangka kejadian ni mampu meragut 97 nyawa dan 760 orang tercedera. Kelas tragedi Stadium Dashrat iaitu pada tahun 1988, yang mana ini adalah pertembungan perlawanan antara Nepal dan juga salah satu pasukan Bangladesh, yang mana kapasiti stadium adalah seramai 30,000 orang, yang mana katanya masa diorang tengah tengok perlawanan ni kan, so tiba-tiba datang ribut ais, sekali dengan kilat, sekali dengan orang kata angin yang sangat kuat yang menyebabkan keadaan yang kata tenang tadi tu tiba-tiba menjadi kelang kabut dan huru-hara. Dan bila semua orang dah panik, ada yang dah menjerit, ada yang dah menangis, semua orang meluru ke arah pintu keluar. Bayangkan sepatutnya ada 8 pintu keluar, tapi hanya 1 pintu keluar saja yang dibuka. Dan kalau kita tengok sumber daripada polis dan juga ambulan, ada menyatakan seramai lebih kurang 70 orang yang terbunuh. Tapi kalau kita tengok kepada dia punya laporan daripada kerajaan orang, ada menyatakan 75 orang yang terbunuh. Dan kalau ada keterangan daripada seorang saksi ni, dia kata ada lagi 20 mayat yang ditinggalkan dekat stadium tu, dan akhirnya dituntut oleh ahli keluarga dia orang lah. Dan 100 orang dilaporkan cedera, yang mana 12 daripadanya dilaporkan mengalami kecederaan yang sangat parah. Dan penyokong-penyokong bila dah berlaku macam ni, dia orang marah lah, dan dia orang ada yang sampai serang salah seorang kereta pegawai kerajaan, dia orang baling batu, dia orang pecahkan cermin. Dan wartawan yang datang pada waktu tu, wartawan kata dia nampak selipar-selipar bertebaran, nampak selipar-selipar bersepah. Bayangkan betapa kelang kabutnya, kacau bilaunya keadaan pada waktu tu. Dan kerajaan diorang pula umumkan yang diorang akan bagi sebanyak $960 kepada keluarga mangsa yang telah terbunuh dan $90 kepada mangsa yang telah tercedera. Dan katanya rempuhan ni hanya berlaku dalam kalangan penyokong saja dan tidak berlaku dalam kalangan player-player diorang. So itulah tadi 3 tragedi yang kata yang amat-amat dahsyat yang pernah berlaku dalam sejarah bola sepak dunia. Siapa sangka memang kita nampak sama ni bola sepak ni antara satu sukan yang sangat popular, sangat diminati ramai kan, tak kiralah negara kita dan negara luar. Tapi siapa sangka sukan ini telah orang kata mengundang banyak tragedi yang telah meragut banyak nyawa. Tak salah untuk kita tunjukkan sokongan kita kepada pasukan pilihan kita, tapi orang kata apa, berpada-padalah dan tunjukkanlah sokongan kita itu dengan adil, dengan berhemah, terima kata baik buruk keputusan sesebuah perlawanan itu, sebab itulah adat dalam setiap pertandingan. Dan kejadian yang berlaku dekat Malang baru-baru ni ternyata orang kata membuka mata kita, sentiasalah berwaspada dalam setiap tindak tanduk kita, kerana kita tak tahu disebabkan tindakan kita ni lah boleh orang kata meragut nyawa orang di sekeliling kita. Jadi setakat tu je perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk next perkongsian akan datang. Assalamualaikum.